Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Ya Khaliq, yang menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk kejadian. Allah yang musawwir, Allah yang maha kreatif, membuatkan kita sangat indah. Allah yang badi', yang maha cantik, memberikan kita kecantikan dan kehansaman. Subhanallah. Allah yang ghani, yang mughni, Allah yang maha kaya dan memberi kekayaan, memberikan kita harta benda sehingga kita boleh sampai di sini pada saat ini. Apabila ketika Al-Fadhil Ustaz tadi, saya ni terus mukadimah, saya terlebih dahulu sebelum masuk tu, saya ucap terima kasih dahulu kepada pihak penganjur yang menjemput, kemudian Al-Fadhil Ustaz yang penuh dengan butir bicara yang penuh dengan ilmu. Subhanallah, sangat tenang, membuatkan kita sama-sama rasa tenang. Namun bila saya sampai di sini tadi, kemudian diberi tempat duduk, kemudian saya melihat suasana majlis ilmu seumpama ini. Di hadapan kita ada makanan, di belakang kita mungkin ada makanan lagi kan lepas ni, ya. Bunyi tak berhenti orang dapur tu kan. Dia tak kontrol dah bunyi apa tu, bunyi sudu tu kan. Subhanallah. Saya rasa sebab bila sebut tentang Sayyidatina Khadijah, kerana Islam sampai kepada kita dalam bentuk yang sangat mudah, yang sangat senang. Kita sedang menuntut ilmu di sebuah taman syurga Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kemudahan, kesenangan. Depan kita ada air, depan kita dihidangkan makanan, kita berada di tempat yang selesa, kita berada di tempat yang sejuk, Masya Allah. Kita tahu Islam yang kita miliki hari ini datang dengan air mata Nabi SAW, air mata para sahabat, ibunda-ibunda kita, bahkan dengan air keringat dan juga air darah mereka. Islam yang kita sedang nikmati, yang kita dapat dengan mudah pada saat ini, dan kita mendapatkan ilmu-ilmu yang sedang kita santap sekarang ini, adalah hasil daripada air mata, air darah, air keringat, balu-balu sahabat-sahabat Nabi SAW, tangisan sahabat-sahabat Nabi dan balu-balu mereka. Masya Allah, subhanallah. Saya ucap terima kasih. Ini adalah ceramah saya yang pertama setelah cuti bersalin. Dan saya mohon maaf kalau memang kesihatan saya sebenarnya belum stabil, belum masuk 50 hari, 40 hari lebih lah. Dan ini kali pertama pun saya Caesar sebenarnya, maksudnya melalui proses pembedahan anak yang ke-7. Alhamdulillah. Jadi biasa kan kita ibu-ibu lepas bersalin, dalam baru lepas pantang, kita masih lagi ada rasa sejuk menggigil tu kan. Tak apa, kipas tu jangan risau. Kita ada rasa kadang kosong, hilang, lost orang kata. Saya melalui proses ni, baru saya faham bagaimana wanita-wanita yang melalui pembedahan. Katanya kesan daripada bius. Wallahualam. Sekian-sekian. Saya ada kisah yang panjang yang saya nak share, bukan kisah saya sebenarnya. Tetapi apa yang Allah nak bagi pengajaran kepada saya, proses kelahiran kali ini Allah buka banyak hikmah yang baru saya faham tentang 1, 2 dan banyak perkara, Masya Allah. Tapi saya bercadang untuk cerita tu pada petang ini di Masjid Ulu Kelang, sebab di sana para muslimah insya-Allah lebih ramai. Jadi ikut live ya. Bukan saya memilih-milih ya. Di sini ada muslimin, ada para guru, ada ustaz. Saya segan sikit nak cerita. Masya Allah. Allahu Akbar. Sebab didikan Allah tu, Allah kenalkan saya satu ayat firman Allah yang sangat power, yang diberikan seorang guru, yang diberikan sehari sebelum pembedahan berlaku, yang mana pembedahan itu doktor kata berisiko, doktor kata kena buang rahim dan sebagainya. Jadi di situlah Allah hadir dalam bentuk, bila saya beritahu kesedihan, kebimbangan saya, doktor jawab apa? Ustazah lagi tahu ayat-ayat Quran nak tenangkan hati. Ustazah lagi tahu hadis Nabi. Ustazah kan ajar zikir-zikir. Bila saya tanya pada doktor, macam mana saya nak tenang? Macam mana saya nak sekuat? Bila saya cakap dengan suami, kalau saya dah tak ada, jaga anak-anak.
Saya cakap dengan suami, bukan tu saja wasiat lah, hutang pun wasiat sekali lah. Yang tak qada lagi puasa pun wasiat sekali lah. Kita rasa sangat ketakutan di saat mana Dr. Bius kata ini sangat berisiko Ustazah, kemungkinan sekian-sekian, kita sediakan dah kita dah sediakan ICU dan mungkin Ustazah akan koma, begini. Subhanallah. Sebab ketika itu rahim saya dah bocor, uri saya dah terkeluar. Cerita juga akhirnya. Subhanallah kan. Tapi subhanallah, sehari sebelum dalam keadaan saya cuba istighfar tak tenang, saya cuba selawat tak tenang, saya cuba itu tak tenang. Saya kata, ya Allah, maksudnya ada lapis yang sangat tebal antara keyakinan saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang saya sedang diuji dengan kata-kata saya kepada orang lain, sabar, yakin dengan Allah, tenang, mulut senang sangat sebut. Tapi di saat saya sedang diuji, saya tak mampu nak kumpul kekuatan untuk tenang. Bahkan suami saya yang teman salah sikit je kena marah. Anak saya salah sikit je kena marah. Kata, Umi tengah risau, Umi ni tengah bimbang. Suami tengah tidur pun saya kejutkan, bang bangunlah, doa untuk saya. Kita dalam keadaan takut, kita rasa orang keliling ni boleh membantu kita. Ibu kita datang, mak dah semayang ajar, Asmat jangan bimbang, pun tak boleh nak bagi ketenangan lagi. Betapa banyaknya dosa, subhanallah. Kemudian sehari sebelum nak masuk tu, ada seorang guru yang dah terputus lama, dia bawa diri dan sebagainya, berada di pondok, dia seorang ustazah. Pensyarah saya dulu, subhanallah, sehari sebelum dia mesej tanpa dia tahu keadaan saya. Tak tahu pun saya nak hadapi semua ni, sebab dia tak ada Facebook, dia tak ikuti semua. Bila saya ceritakan, dia kata, Ustazah Asma, baca surah Ghafir ayat 44. Surah Ghafir ayat 44. Betul ke ayat 44 Ustaz? Tanya Ustaz kan, senang ada Ustaz sini. Okey, surah Ghafir, ni surah An-Nur. Okey, nanti kita cari balik ya. Okey, surah Ghafir saya ingat, tapi saya tak ingat ayat yang tepat 44 ke 40 macam tu lah. Ibu-ibu sekalian, beramallah dengan ayat ini. Bahkan masa saya terima, saya kata, ya Allah, kenapa tak pernah jumpa ayat ni? Kenapa tak pernah dengar ayat ni? Ataupun saya je yang jahil yang tak pernah dengar ayat ni? Ayat ni sangat kuat, sangat power ibu-ibu sekalian. Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ufawwidu amri ilallah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Ustaz, apa dia Ustaz? Maksudnya, wa wafidu amri, aku menyerahkan urusanku, ketakutanku, kebimbanganku ilallah, kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah lah yang maha melihat keadaan hamba-Nya. Masa tu hati saya, Allah je tahu saya risau macam mana. Nak tinggal anak yang kecil-kecil, saya bimbang kalau Allah dah ambil saya. Saya rasa risau, takut, betul ke rahim saya tak boleh selamat. Doktor kata, memang kita terpaksa buang Ustazah, tak ada pilihan. Saya bayangkan umur saya masih muda, rahim dibuang, saya baca sekian-sekian. Masya Allah. Ayat 44 surah surah Ghafir, betul. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Subhanallah, ibu-ibu sekalian, Ustazah guru saya pesan, Asma baca walaupun sampai dah tenang pun baca sampai betul-betul tenang. Walaupun dah tenang terus baca. Innallaha basirun bil ibad. Hanya Allah lah yang maha melihat keadaan hamba-Nya, keadaan kita. Ibu-ibu, ayah-ayah, suami-suami sekalian, anda sangat mudah terluka dengan isteri. Isteri sangat mudah terluka dengan suami. Dan memang kita sangat mudah terluka dengan orang yang paling kita sayang, orang yang paling kita dekat, orang yang paling dekat. Sebab itu kalau kita tengok kisah Nabi Ibrahim AS, bila dicaci, dihina, dikeji oleh kaumnya, dia okey, dia steady. Tetapi bila Allah uji dengan apa yang dia sayang, iaitu anak dia yang perlu disembelih dengan tangannya, Nabi Ibrahim benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah kita, kalau orang luar kata, kau bukan bagus sangat, kita rasa okey, kuat, tak apa, Allah ada bersamaku. Tapi kalau suami cakap kita, awak bukan bagus sangat, jauh lagi dengan Khadijah, kita akan terasa. Kalau anak kita pula kata, mak bukan bagus sangat, Allahu Akbar,
Orang yang paling berpotensi untuk membuatkan kita sakit adalah orang yang paling kita sayang, orang yang paling kita dekat. Subhanallah. Dan apabila kita sakit ataupun kita sedih, bahkan orang terdekat juga tidak boleh nak menenangkan kita. Ulang wa awfidu amri ilallah, ya Allah, aku serahkan urusanku, kesedihanku, kebimbanganku kepadamu ya Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah lah yang maha melihat keadaan hamba. Allah saja yang maha memahami kita. Subhanallah. Kemudian sampai ketika saya rasa lapang, saya ulang nak tidur, saya ulang. Nurse datang kan injek tu, kan injek ni masuk granula berapa banyak, sekian-sekian kan. Tapi rasa lapang, rasa tenang, rasa masa tu Allah tahu kebimbangan. Allah tahu, dah serah dah kepada Allah. Sampailah nak diheret, nak ditolak, tunggu nampak dah bilik bedah tu kan. Sempatlah nurse doktor tu ambil selfie dulu. Kita ni macam nak pecah dah dada berdebah kan. Ustazah selfie ya. Tak, saya tak menyebutkan ini dalam bentuk teguran kekejian ke tak ya. Mereka pun itulah peluang mereka berjumpa dengan saya, dan mereka pun memang nak godek saya kan. Godek ke apa, godok ke apa kan. Nak, Ustazah kita selfie dulu. Tapi saya boleh senyum, saya boleh ni, ya Allah subhanallah, dah serah kepada Allah apa yang berlaku, Allah lah tahu keadaan kamu. Bila celek, kita bius penuh kan. Bila celek, soalan pertama, nurse, rahim saya selamat tak? Tanya soalan tu yang pertama. Betapa besarnya memikirkan sayangnya kepada rahim. Allah ya Rahman ya Rahim, betul kan? Rahim. Kemudian nurse kata, Alhamdulillah Ustazah selamat. Subhanallah. Saya rasa sangat miracle sebab doktor sini kata sekian-sekian, beberapa orang doktor pun kata begini. Saya kata, ya Allah, bagaimana Allah bila kita serahkan kepada Dia, yang mustahil bagi Allah, bagi kita tidak ada mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya nak share dulu teguran Allah kepada saya. Sebenarnya quote saya nak share ayat tadi tu, surah Ghafir ayat 44. Wahai para muslimin, wahai para muslimat, wahai anak, kita ajar anak kita bila anak kita dibuli. Contoh, saya kalau berbual dengan saya kat sekolah, Umi kena buli, kena kata macam ni, kena hina. Kadang-kadang kena hina dengan teruk. Di antara bayaran anak kepada orang yang dikenali, ada bayaran anak-anak perlu takut. Bila anak lakukan silap sikit, mak kan main lagi ceramah, anak macam ni ke? Anak saya menangis. Oh ni anak Ustazah Asma. Sekian-sekian. Dikutuk adalah sikit permulaan. Kita tanam akidah, bila rasa macam tu tak apa, Allah melihat kita, kita serahkan kepada Allah. Nanti Allah akan diamkan mulut orang yang menghina kita. Ajar dalam diri kita satu ayat yang menanam akidah. Tapi saya nak cerita sikit apa yang berlaku lepas doktor by call. Sebab daripada jauh saya kata doktor cakap je, keputusan MRI tu macam mana? Ustazah, keputusan MRI sekian-sekian, kita perlu bedah, Ustazah kena masuk. Saya jangan pergi ceramah lagi. Tapi saya pergi ceramah juga masa tu kan, sampai dekat nak bersalin. Ustazah jangan sekian-sekian. Lepas tu bila doktor kata kita mungkin kena buang rahim Ustazah, masa tu saya susah nak redha. Memang payah kita kan. Saya pun baca sampai malam tu, mimpi sampai pagi esok saya menangis, bangunlah, doalah untuk saya ni gini. Pagi besok saya ada ceramah di Shah Alam. Sinilah kan, di Shah Alam ada satu tempat. Kemudian entah macam mana saya tercerita kepada seorang hamba Allah, orang muda lagi. Bila dia tanya, Ustazah bila nak bersalin ni? Saya kata mungkin kali ni saya kena buang rahim. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya dah lama kena buang rahim. Saya kan minta dengan Allah malam tu, fokus satu je, ya Allah selamatkanlah rahimku, ya Allah, janganlah ni, ya Allah, ya Allah. Kalau tak ada rahim, itulah nyawa orang perempuan. Saya tahu ramai orang perempuan diuji dengan kehilangan rahim. Lepas tu saya tanya, umur kamu berapa? 28 Ustazah. Dah ada anak, dah kahwin? Soalan kita terfikir. Dah kahwin, ada anak? Tak ada Ustazah. Anak yang pertama 38 minggu meninggal dalam perut Ustazah. Tinggal 2 minggu lagi nak keluar dah baby, meninggal. Anak meninggal dalam perut. Anak yang kedua saya mengandung lagi, Alhamdulillah Ustazah, 34 minggu, aksiden, pecah rahim sekali, dibuang terus. Saya masa tu menangis, bukan risau saya. Saya malu pada Allah, Allah dah bagi saya masuk anak yang ke-7. Allah bagi saya nak masuk anak ke-7 dah. Tapi bila Allah bagi nak teh sikit, langsung tak boleh nak berlapang dada dengan Allah. Duduk minta apa yang kita nak tu je. Bukannya minta, ya Allah berilah aku keredaan, bukan sesuatu yang begitu walaupun hebat ceramah macam mana. Tapi duk minta apa yang kita nak.
Tapi esok tu Allah jawab terus dengan doa tu. Allah temukan dengan orang yang jauh lebih dahsyat ujiannya. Tak sempat 2 kali mengandung, kali kedua aksiden naik motor sekian, akhirnya dengan rahim dibuang, dengan anak pun meninggal dunia. Saya kata, ya Allah, sejak daripada tu saya tak minta, ya Allah selamatkanlah rahim. Saya serahkan yang baik bagi Allah, segala-galanya kepada Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Itulah sikit kisah. Adalah sikit lagi kisah-kisah yang lain. Jadi nantikan pada petang ini ya. Saya nak sambung mukadimah tadi. Pada jemaah, para muslimah sekalian, minta maaf kalau tak teratur ni ya. Macam teraba-raba je. InsyaAllah nanti ada bawa semua anak-anak. Nanti kita boleh berkenalankan bersilaturahim, insyaAllah. Baiklah, tajuk kita pada hari ini, bila saya tengok kan, masuk syurga sekeluarga. Semua ada ke buku ni? Ni saya tunjuk live ni, saya dijemput dengan untuk buku ini, Masuk Syurga Sekeluarga. Saya baca sikit, penulis ni memang penceramah, pendakwah yang terkenal di Indonesia. Kemudian tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan wanita-wanita syurga. Subhanallah. Dan para muslimin sekalian, bila cerita pasal wanita, para muslimin pun perlu ada nekat untuk jadi seperti Ibunda Khadijah, seperti Ibunda Aisyah. Bukannya bila kita cerita pasal Aisyah, Khadijah, Maryam, Asiyah dan sebagainya, ia adalah untuk ditauladankan oleh wanita saja. Bahkan kalau kita nak tengok ciri-ciri Khadijah, ada tak dalam para bapa sekalian? Ada ke tidak ciri-ciri Khadijah? Contoh, kita tahu Sayyidatina Khadijah seorang yang sangat tenang. Seorang yang sangat tenang. Ini sangat luar biasa. Sangat tenang. Masya Allah. Sebab dia tenang, sebab itu Sayyidatina Khadijah boleh menenangkan Rasulullah SAW. Suami balik dalam keadaan ketakutan. Kalau kita suami balik dalam keadaan ketakutan, mungkin kita pun, ada apa bang? Kenapa bang? Lepas tu bila suami cerita, tu je. Contohlah kan. Contohlah kita ni duk berangan, suami nak sampai kejap lagi, tiba-tiba dapat mesej, saya stay ni dengan kuliah maghrib ni, lepas tu sambung pula tadarus. Agak-agak boleh tenang tak dalam keadaan kita nunggu dia balik ni? Boleh tak jawab, Alhamdulillah, Subhanallah, awak bersama dengan adik-adik syurga. Contohlah kan. Boleh tak kita tenang kalau kita bayangkan pada suami sekalian, kita bayangkan balik nanti dah lapar dah ni, dah zikir banyak dah kat masjid ni, tadi khatam berjemaah seorang 1 juzuk. Bayangkan bila balik isteri dah siap masak. Bayangkan bila balik rumah kemas, bila balik tengok tunggal langgang, lepas tu dengan harapan ada makanan, bang tak sempat masak, boleh tenang tak masa tu? Boleh jawab tak? Tak apa, saya puasa. Contohlah kan. Subhanallah, sebab itu orang tenang mesti akan menang. Sayyidatina Khadijah, ibunda kita, adalah orang yang sangat tenang. Dan punca utama, sebab utama, ataupun kita kata kenapa Sayyidatina Khadijah sangat tenang, tidak ada jawapan yang lain. Allah dah jawab dalam Al-Quran. Saya nak kupas benda ni je pagi ni. Saya tahu tak boleh lama, pukul 11 kena berhenti, betul kan? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Yang bermaksud hanya dengan berzikir, mengingati Allah, jiwa akan tenang. Saya nak bergerak sebenarnya, boleh tak saya nak menulis? Boleh ya? Tapi ni macam mana ya? Ini boleh gerak, yang ni. Ustazah Antika, saya sebenarnya serba salah juga, mampu tak nak live, tapi kita buatlah setakat yang mampu. Boleh tak minta tolong cik, tolong padam boleh? Gemuk maka ni ha. Janganlah stres sangat. Allahu Akbar. Saya ni nampak stres ni. Okey semuanya, santai-santai ya. Bila kita sebut zikir, apa yang kita faham dengan zikir? Zikir tu apa? Mengingati Allah. Ada yang kata ingat Allah lagi? Sebut Allah lagi? Okey, tak apa, Ustazah jawablah sendiri kan. Okey. Tenang tak? Banyak rupanya. Tak apa, saya pegang. Lepas satu-satu. Bila kita buat zikir kan, tulisan saya tak cantik macam Ustaz. Sebenarnya cantik, saya tak nak tunjuk. Okey. Bila sebut zikir, ni macam ya pula kan, tangan pun boleh ni ya, 500. Okey.
Ada zikir bil lisan. Betul tak ni ya? Bil lisan. Zikir dengan lidah. Kemudian yang kedua zikir bil qalbi, dengan hati. Kemudian kita zikir bil jawarih. Bil jawarih. Yang pertama Allahu Akbar. Yang pertama bil lisan, iaitu dengan lidah. Kita sebutlah astaghfirullah, astaghfirullah. Ada orang sebut astaghfirullah 1000 kali, sama je. Ada orang sebut astaghfirullah, dia kata, ustazah kenapa saya sebut astaghfirullah rasa panas? Cuba kita sebut astaghfirullah dengan kita bayangkan dosa kita pada suami, dengan kita bayangkan kita ngumpat kawan kita, kita ngumpat mak kita, kita ngumpat adik-beradik kita. Bila sebut astaghfirullah, kita ingat dosa-dosa kita, memang rasa panas. Bahkan boleh menetes air mata. Astaghfirullah, bayang tu. Astaghfirullah, bayang pukul anak teruk hari tu. Astaghfirullah, bayang-bayang tu. Memang rasa panas, panas, panas. Kemudian nak sejukkan, kita selawat pula lepas tu. Contoh, kita istighfar astaghfirullah 100 kali. Kemudian kita selawat pula 100 kali. Dia jadi sejuk. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pendek ke yang panjang ke? Yang panas tadi tu, ibarat kita sedang dipukul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan macam permadani kan, kapet kita kalau kotor kita buat apa? Kita vacuum. Kalau boleh bercakap, sakitlah kapet tu kan, disedutnya. Tapi degil sangat kalau kapet tu ringan, kita pun gantung dekat pagar, kita pun pukul keluar semua. Masa istighfar kita sedang dipukul untuk gugur tu, kita akan rasa panas, rasa sedih, rasa sempit, rasa itu normal. Ada orang tak nak teruskan istighfar, dia kata kenapa rasa resah gelisah. Memang itu prosesnya. Kemudian kita sejukkan dengan selawat, sebab rahmat Allah sedang turun. Man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat kepadaku, Nabi kata Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Sekali Allah balas dengan 10 kali. Kita tak layak untuk dapat selawat daripada Allah, sebab kita dosa sangat banyak, syukur sangat sedikit. Tapi hanya dengan berselawat pada Nabi baru melayakkan kita dapat selawat daripada Allah, rahmat Allah. Sebab tu kita rasa sejuk. Allah sedang turunkan rahmatnya. Kita rasa tenang, kita rasa lega. Masya Allah. Okey, lisan, sebut astaghfirullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan sebagainya. Tingkatan zikir yang lebih tinggi iaitu dengan hati. Ada orang boleh zikir sambil bawa kereta, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pasu anak pun bertempik bergaduh belakang, la ilaha illallah. Sebab dia zikir dengan lidah saja. Bawa kereta, hati tak disertakan. Mata tengok traffic light, betul tak? Jadi kita perlu ada suasana. Tak apa, it's okay, teruskan je. Rupanya lidah kita berzikir walaupun hati kita tak berzikir. Tapi sudah tentu beza bila kita duduk atas tikas sejadah, kita tak buat apa-apa. Masa tu kita cuba bawa hati bersama. Dan tingkatan zikir yang lebih tinggi iaitu bil jawarih, iaitu dengan anggota tubuh, anggota badan. Subhanallah ibu-ibu sekalian, ibunda kita Khadijah, dia sampai ke tahap zikirnya bil jawarih, iaitu dengan tubuh badan. Orang caci maki dia dengan suaminya, dia tetap tenang. Itu menunjukkan, badannya menunjukkan dia sedang berzikir mengingati Allah. Subhanallah. Kata yang keluar daripadanya adalah kata-kata mengingati Allah. Contoh kita lah kan, kalau orang puji kita, cantiklah awak ni, kita balas apa? Terima kasih, biasa je lah. Lepas tu buat cover tapi tak jadi, padahal dah kembang lah tu. Nampak, awet muda lah. Kalau orang lelaki, ada orang perempuan puji tuan-tuan, tuan umur berapa? Contohlah saya tanya kan, oh dah 56 dah. Ya Allah, macam 40 lah tuan ni. Rasa tak lain macam sikit? Mungkin lah. Kalau orang puji, ya Allah cantiknya kereta, oh kau orang kaya. Bila kita bawa kereta besar, contoh orang nampak kan, orang tak cakap apa, orang baru tengok je dah rasa dah kembang. Nak turun tu pun rasa lain macam. Bang, parking depan bang. Contoh, orang puji kita apa-apa, kita tak tenang. Sebab kita sedang menyandarkan semua pujian itu pada diri kita. Masya Allah.
Sayyidatina Khadijah orang yang sangat tenang. Apapun yang diberi oleh Allah dan ditarik oleh Allah, diangkat oleh Allah dan dihinakan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah, disempitkan oleh Allah, semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kalau orang hina kita, gemuklah kau ni, nak jawab apa? Kau nak kena cili je. Rasa boleh tenang tak kalau orang kutuk? Kau ni bila nak gurui ni? Kalau orang gurui lah, daripada dulu sampai sekarang gomok, contohlah kan, jaga kecil hati ya. Agak-agak kita nak jawab apa ni? Orang sedang menghina kita. Kalau dalam hati kita ada Allah, kita zikir bijawarih, kita terus ingat satu nama Allah, Ya Muzil, Allah yang maha menghinakan, dan Allah Ya Mu'iz, yang maha memuliakan. Mulut orang tu menghina kita, bukan kita nak kata Allah hina kita, tak. Yang membenarkan penghinaan itu adalah Allah, lalu kita sabar, Allah angkat darjat kita, Ya Mu'iz, Allah yang akan angkat. Bila orang keji kita, hina kita sebab kita orang miskin, kita orang tak senang, adik-beradik semua kerja ni kita sekian-sekian lah. Kita rasa terhina, orang hina dengan kesusahan dan kemiskinan kita. Masa tu kita kena ingat satu nama Allah, Asmaul Husna, Allah ya Qabid, yang maha menyempitkan. Yang sempitkan kita ni bukannya manusia ni yang sedang sempit dada kecil hati dengan orang sekarang ni, tapi Allah sedang menyempitkan dada kita, lalu kita pun zikir, Ya Allah Ya Khafid, yang maha melapangkan kembali, Ya Wasi'. Baiklah para jemaah, para muslimah sekalian, sebelum saya lebih jauh ataupun saya macam lost, zikir ni ada dengan lidah, kemudian dengan hati, kemudian bijawarih, iaitu dengan anggota badan. Para jemaah, para muslimah sekalian, apa yang mata lihat 80% mempengaruhi kita, mata lihat. Apa yang telinga dengar 10% mempengaruhi kita. Betul atau tidak? Betul kan Jaya? Betul ke tidak? Betul. Okey. Kemudian lain-lain 10%. 80% apa yang mata lihat masuk. Kita banyak belajar dengan apa yang mata lihat. Contohlah kalau saya sebut dekat anak saya, jangan tinggikan suara. Tapi anak saya selalu tengok saya tinggikan suara. Jadi mana yang dia lebih ikut? Yang dia lihat ke yang dia dengar? Apa yang dia lihat? Umi tinggikan suara contohnya pada abi dia, pada ayah dia. Masa nasihat anak supaya ngendahkan suara, Umi pun tinggikan suara. Jangan nak tinggi suara, tengah tinggi suara. Contohlah kan. Maksudnya di sini apa yang mata lihat sangat mempengaruhi kita. Ini di sinilah sebenarnya peranan zikir bil jawarih ni. Macam mana apabila kita ingat Allah, bukan mulut dengan hati je, tapi badan kita, tangan kita menandakan kita ni tenang, kesan daripada zikrullah tadi. Mata kita pun tenang, pergi rumah orang pun kita tak adalah melilau-melilau. Masuk dalam kereta, bang perasan tak? Berabuklah Al-Quran dia. Bang perasan tak? Nampak semua, mata tak tenang. Mata tak tenang, mata tak ingat Allah akan melihat keburukan-keburukan. Telinga tak tenang, bila dengar je mudah sentak. Dia beli kita lah tu. Bang baca ni bang. Ui, memang pada orang tu tak niat pun, mudah sentak, tak tenang. Sebab ada penyakit sum'ah. Penyakit sum'ah, penyakit nak orang puji je, orang kata kita betul je. Masya Allah. Kemudian bila kaki kita tenang, kita duduk di majlis ilmu pun lama pun tak apa. Ni tenang tak ni? Masya Allah. Subhanallah. Mana lagi tenang? Lama di majlis ilmu ke lama di supermarket? Majlis ilmu ya? Masya Allah. Mana lebih tenang, berdiri imam baca panjang ataupun berdiri pilih handbag? Mana lagi tenang? Handbag lagi kat Sogo ni kan banyak kan? Suami nunggu anak ni sejam pun tak terasa. Bang kejap bang, nak beli yang ni, saya nak yang ni belum. Habis round semua. Imam pilih baca surah Yasin pun, bunyi Yasin tu pun, ya Allah Yasin dia baca. Pada imam baru bercadang 5 ayat je dia nak baca, tapi dah start tak tenang tu. Masya Allah. Sebenarnya kalau kita nak kupas ni bijawarih ni, Masya Allah, kita banyak peringkat lisan je, hati tak ingat Allah masa zikir. Apatah lagi kita nak pergi kepada bijawarih.
Para ibu, para muslimin, muslimat sekalian, hari ini saya sebut 80% ni ilmu yang saya dapat juga semalam saya pergi seminar. Sebab itu bila ditanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Apa jawapan Aisyah? Khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Bila jawab, maksudnya kalau nak tahu akhlak Rasulullah, tengok pada akhlaknya, pada adabnya, pada diri Rasulullah itu adalah Al-Quran yang bergerak. Maksudnya di Rasulullah memang peringkat, memang kita tahulah sempurna, beli jawarih semuanya dalam keadaan yang tenang, semuanya dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Boleh tak tolong padam? Boleh semua. Kau apa ya sekarang? 10.43. Ada 20 minit lagi ya, insya-Allah. Boleh pukul 11 ya? Tuan Haji semua tenang tak ni? Tenang ya? Saya yang kurang tenang ya. Rasa lapar ha. Tak ada lapar sangat, insya-Allah. Terima kasih. Susah sikit yang ni. Tapi senang pegang yang besar ni. Okey. Insya-Allah saya nak kita muhasabah sikit. Muhasabah ni dengan Asmaul Husna, boleh kan? Dengan nama-nama Allah yang mulia. Masa kita dalam perut ibu kan, nak lukis perut ibu ni. Masa kita dalam janin, apa nama Allah yang berkaitan ketika kita dalam janin? Allah ya apa? Kita ni kan ada hadis Nabi, barang siapa yang mengingati beramal dengan Asma'ullahul Husna, maka baginya adalah syurga. Soalannya dijamin syurga. Tapi hari ini kita banyak melakukan Asma'ul Husna, betul ke tidak? Nas'aluka ya man huwallah. Lepas tu rasa ahli syurga kan bahasa? Kita kena keluarkan satu-satu nama Allah ini baru kita merasai menikmati Asma'ul Husna. Dalam janin, masa roh ditiupkan, Allah ya Khaliq, yang maha menciptakan. Allah menciptakan kita daripada alam roh berpindah kepada alam rahim. Betul kan? Kemudian ketika dalam janin ni, Masya Allah, pelik sangat sebenarnya. Macam mana boleh elok hidup dalam perut? Betul kan? Allah ya Musawwir, yang maha kreatif. Nanti kita nak kaitkan dengan surah Iqra. Surah Iqra. Tadi Ustaz baca surah Iqra kan? Biasa kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, daripada segumpal daging, segumpal darah. Kemudian Allah ada sambung lagi, nanti kita sama-sama tadabbur sikit. Allah ya Musawwir, janin ni kreatif sangat Allah buat. Memang cukup semua. Macam mana Allah boleh buat mata daripada kosong, daripada darah, daripada sekian-sekian. Ada mata, ada hidung, ada daging, ada tulang. Subhanallah, tak terfikir macam mana Allah buat. Allah sangat kreatif. Kemudian kita tidur, golek-golek apa semua pun, kita berdiri berjalan, elok je dalam tu. Kita ke yang jaga? Allah ya Hafiz ya Muhaimin. Allah ya Hafiz ya Muhaimin. Maksud ya Hafiz, Allah yang maha menjaga. Ya Muhaimin, Allah yang maha memelihara. Kita memuji-muji Allah je pagi ni ya. Ya Hafiz ya Muhaimin. Kemudian apa lagi berlaku? Cuba sebut. Apa yang berlaku dalam janin ni? Rizki Allah bagi. Anak tu kan, rizki dia cukup makan. Ya Razak. Allah ya Razak yang bagi rizki. Lagi? Allah ya Wahab yang maha memberi. Betul, Allah beri semua keperluan, kecukupan. Ada banyak lagi dalam ni. Allah beri nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rahman, Ya Rahim, kasih sayang. Ya Wadud, rasa cinta. Kalau tak sebab rasa cinta, ramai ibu yang mengandung nak gugurkan kandungan. Tak rasa cinta. Allah tak tanam rasa cinta kepada kandungan tu. Ustazah, saya nak gugur. Sebab apa? Suami saya curang. Saya tak ada perasaan dah nak lahirkan anak ni. Sebab dia letakkan kecintaan tu makhluk melebihi daripada Allah. Sedangkan Allah beri rasa cinta sepatutnya kepada anak. Allahu Akbar. Ya Wadud dan sebagainya. Baiklah, lepas kita lahir tuan-tuan lahir, pandai buat apa? Tuan Haji ni tokek owner kedai kan? Oh subhanallah, Tuan Haji.
Saya tanya umum je dah, Ustaz. Bila lahir Ustaz pandai buat apa? Bila keluar pada perut ibu? Menangis, Masya Allah. Ada suara, betul kan? Ada suara. Lagi pandai buat apa lagi? Pandai tidur. Boleh tak cari makanan sendiri? Bila keluar tu boleh tak bergolek-golek cari makanan? Tak boleh. Tengok kucing. Boleh tak cari susu daripada ibu dia sendiri? Anak kucing. Mata tak nampak lagi, tapi dia boleh jalan-jalan cari susu sendiri. Kita nak cakap dalam keadaan kita lahir, kita sangat lemah, kita tak ada apa-apa, kita kosong. Allahu Akbar. Bila kita lahir, Masya Allah, ini pun ada dalam surah Iqra. Surah Iqra tadi tu surah apa? Surah Iqra ni nama surah apa? Al-Alaq. Surah Iqra ni nanti kita baca. Boleh tak? Kalau biar je lah, alihkan je lah ya. Terima kasih. Para jemaah, para muslimin, para muslimat sekalian, kita lahir dalam keadaan tidak ada apa-apa, kosong. Kan? Ni kononnya kita lah ni. Okey lah ya. Kemudian kita asalnya tak berapa nampak sangat. Allah ya basir, bagi kita penglihatan sampai sempurna warna-warna yang kita boleh nampak. Betul tak? Allah ya basir. Kemudian telinga kita, Allah ya sami'. Allah ya sami', bagi kita pendengaran. Kemudian bila lahir kita tak boleh bergerak apa. Sampai umur berapa bulan kita dah boleh menyarat, kita dah boleh merangkak, kita boleh berjalan, kita boleh berlari. Sampailah kita ke mana-mana. Allah yang qawi, yang bagi kita kekuatan kepada anggota tubuh badan kita. Kemudian daripada kita tak pandai-pandai menangis je, kemudian kita pandai bercakap. Allah yang alim, ya hakim, ya rasyid, bagi kita ilmu, pengetahuan, bagi kita ilmu, hakim, kebijaksanaan. Kita tahu nak cakap apa. Masa kecil tak tahu cakap, lepas tu Allah bagi bijak, boleh bercakap. Kemudian Allah bagi rasyid, Allah yang rasyid, Allah bagi kecerdasan kepada kita. Allah yang maha cerdas bagi kita kecerdasan, boleh buat itu, buat. Kemudian kita jadi kreatif. Allah puji, contohlah kita kreatif itu ini, kemahuman apa semua. Allah yang musawir, betul kan? Kemudian kita dijaga, kita membesar dengan sihat sampai dah tua, sampai sekarang. Allah yang jaga kita, ya Hafiz, ya Muhaimin. Saya nak tunjuk perkaitan macam mana kita nak kaitkan secara praktikalnya. Contoh bila orang puji kita, kau kuat ke? Yelah, suplemen apa saya makan. Nampak tak sadarkan pada diri? Allah yang qawi, yang aziz, yang matin. Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha teguh bagi tubuh badan saya teguh. Ya Allah, cantiknya walaupun usia macam ni, sekian-sekian. Allah ya bani, yang maha cantik, berikan kecantikan. Allahu jamilun la yuhibbul jamal. Itu maksud yang lain ya. Maksudnya sukakan kecantikan, keindahan, akhlak yang baik dan sebagainya. Kemudian orang puji apa biasa? Ya Allah, anak ramai, ustazah anak ramai. Ya Allah, hebatnya macam mana ustazah nak 7 orang ceramah saya. Ya Allah, Allah ya barik, yang maha mengaturkan. Allah yang aturkan bagaimana menguruskan anak. Bukan sebab saya hebat. Kalau saya rasa saya hebat, tak ada masalah, yang penting sabar. Anak-anak ni sekian-sekian gini. Akhirnya kita rasa macam kita yang mengatur semuanya. Tapi bila kita tanam yang mengatur semuanya, Allah ya barik. Kemudian orang kata, ya Allah, anak ramai rezeki. Ada orang berbangga dengan anak ramai. Orang tak tanya, dia nak cakap. Macam mana nak cakap tu, bukan saya nak sebut ni. Kalau cakap atas niat lain, tapi kalau untuk riak, takabur, dia bangga dengan anak ramai. Sebab ini ujian. Allah kata kamu akan berbangga dengan anak-anak yang ramai, harta yang banyak. Ujian bagi kamu. Tapi bila kita ingat nama Allah yang Malik, yang maha memiliki, anak ini milik Allah, bukan milik kita. Tapi kalau kita duduk sebut ni anak saya, ni anak saya, bila anak tu bijak, anak tu berjaya, tu anak saya. Memang betul anak kita. Tapi kalaulah kita rasa kitalah yang membesarkan dia, sedangkan Allah lah, Allah yang kabir, yang mutakabbir, yang maha membesarkan, ya Allah. Bukan kita yang jaga anak kita, betul kan? Kalau kita kata saya dah didik dia betul-betul, kita akan diuji dengan semuanya. Kalau satu hari Allah ambil anak kita, masa ni baru sedar kita tak memiliki anak ni. Satu hari anak kita aksiden, contohnya ada berlaku kecelakaan, barulah kita rasa yang selama ni jaga anak kita adalah Allah ya Hafiz, ya Muhaimin. Yang selama ni kita berbangga dengan kebijaksanaan anak-anak kita dengan diri kita, contohnya. Wow, sekian-sekian. Kalaulah ada tanam dalam
dalam hati kita, Allah ya Hakim, ya Rashid, Allah yang maha bijaksana. Saya tak bijak, Allah. Masya Allah. Kadang orang tanya, Ustazah macam mana Ustazah boleh idea ceramah? Saya ni cuma share je lah ya. Kalau siapa yang diberi tugas untuk menyampaikan dan sebagainya, ibu-ibu pun kita kena cergas dalam membebel, betul kan? Pernah tak blur nak bebel tak jumpa ayat? Pernah tak? Tapi kalau suami keluar je kan, kalau suami saya pelik, wow, tak berhenti setengah jam. Kata macam mana boleh keluar ayat-ayat macam tu ha? Cuba suruh suami bebel, tak jadi. Dia cuba juga laju, tak jadi. Masya Allah. Tapi kita nak bebel kita, bebel yang berilmu ibu-ibu sekalian. Bebel kita boleh sebut contoh sahabat Nabi sekian-sekian. Contoh ni bukan bebel yang sama, yang tak ada ilmu dah sampai tahap. Walaupun kita kata, mak cakap benda yang baik ni, kau tak nak berubah lagi. Bila cakap benda yang baik, niat mesti baik. Mungkin masa bebel bukan niat nak ajar yang baik, tapi niat nak puaskan hati kita. Niat nak angkat diri kita. Mak susah payah, sedap angkat diri. Mak ni tak boleh tengok sepah-sepah ni, mak orang yang pembersih. Rupanya nak angkat diri. Contohlah kan. Niat mesti baik, cakap mesti dengan cara yang baik, dan mesti isi kandungan yang baik-baik. Barulah penerimaan baik. 3 syarat. Niat nak sampaikan mesti baik. Ayat mesti ayat yang baik. Contohlah kalau kita cakap, kau ni pemalih lah. Lepas tu orang tu pun marah kan. Amboi mulut, sedapnya laser. Aku cakap benda yang betul kan, niat aku baik. Boleh terima tak? Cara tak baik, walaupun niat baik. Masya Allah. Sebab itu tolong ya, kalau kita ni duk tanya, niat saya baik Ustazah, tapi kenapa orang tak boleh terima, kenapa ni? Mungkin niat kita bukan betul-betul baik. Kita ada unsur nak naikkan diri kita, ada unsur nak jatuhkan orang tu, ada unsur riak, takabur, rujuk pada diri sendiri contohnya. Cakap yang baik dan isi kandungan penyampaian tu pun kita kena tengok yang baik. Masya Allah. Jadi kita kena banyakkan zikir, ya Alim, ya Hakim, ya Rashid. Ya Allah yang maha memberi ilmu, Allah yang beri kebijaksanaan, Allah yang beri kecerdasan. Okey, ibu kan ada anak, betul kan? Suami ada sekali? Suami tak ikut. Ustaz, ada isteri ikut sekali? Mana isteri? Oh, okey, Zaujah, subhanallah. Ustaz ke? Bila pakai macam ni kan nampak ustaz terus kan? Yang ustaz lah ya. Masya Allah. Ada orang kata suka dapat suami ustaz, mesti tazkirah selalu. Ya ustaz? Contohlah kan, ustaz satu hari dapat nilai ustaz hidayah, dapat hidayah. Memang insya-Allah kita semua dalam hidayah. Insaf sekejap, apa-apalah membuatkan ustaz rasa insaf. Kemudian bangun pagi, ustaz pun panggil, wahai isteriku. Panggil isteri kat belakang kan. Wahai isteriku, dengarlah abang nak beri nasihat ni. Jadilah seperti Khadijah, Aisyah, Asiyah macam ustaz tadi kan. Isteri berkata, insya-Allah bang, insya-Allah. Lepas tu pukul 10 dia panggil lagi, wahai isteriku, jadilah seperti ni. Nasihat lain pula lah. InsyaAllah bang, insyaAllah, terima kasih. Tengah hari panggil lagi, wahai isteriku. Sebab tengah insaf ni kan, nasihat je. Sampai petang malam panggil lagi, wahai isteriku. Muka isteri masa tu macam mana dah? Yang menyampaikan memanglah rasa macam bagus kan. Ni masalah kita ibu-ibu sekalian. Nak bebel pagi, petang, siang, malam. Tuan-tuan macam mana? Okey lagi, steady lagi ya. Kena bebel dengan isi. Contoh, saya nak sebutkan cara misi betul. Nasihat berlebihan, ubat berlebihan, dia akan overdose, dia akan jadi mudarat. Betul kan? Kita dapat semangat zikir ni, suruh anak zikir tu zikir ni. Lepas tu, okey sekarang istighfar 1 kali. Anak tu dah sampai muak, nak termuntah dah. Tapi kalau kita bagi dos yang cukup untuk kanak-kanak, dia rasa nikmat, dia rasa seronok. Sebab itu Nabi kan, bila Sayyidatina Fatimah pergi jumpa Rasulullah, minta pembantu ringkas cerita Rasulullah ajar apa, setiap kali lepas solat baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 10 kali. Ada riwayat kata 33 kali, tapi riwayat yang kuat, yang sahih juga adalah 10 kali saja. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 10 dan sebelum tidur 33 kali. Kalau ikutkan kita, kenapa tak bagi 1000? Fatimah mesti mampu. Lagi banyak, lagi bagus. So, rupanya dengan jumlah yang tertentu itu, jumlah yang ngam-ngam. Obat pun ada dos, jangan lebih pada 2 dan lebih pada 3, Masya Allah. Lepas tu jangan pula anak tu dah habis, tambah lagi selawat. Alah Umi, tak suka selawat ke? Macam tu pula kita, subhanallah. Tak ada hikmah.
Bila berulang-ulang, subhanallah. Sebab itu kita nak jadi ibu, kita memang kena bijak, kita memang kena cerdas, kita kena ada ilmu. Sama juga suami. Suami lagi kelu. Nak nasihat apa ni? Habis-habis kata ustazah, dia dah tua ustazah, dia dah pandai-pandai dah. Kalau saya handle ke masalah rumah tangga, saya sangat susah hati, suami tak nak buka mulut. Entahlah dia dah tahu dia dah tua. Encik kena nasihat. Tak reti nak nasihat macam mana. Mampu nengoknya ustazah. Ramai suami tak nak buka mulut nasihat isteri, pakaian awak ni tak mengikut syariat. Tak reti nak cakap macam mana. Ustazah, kalau saya keluar satu peluru, dia balas dengan peluru pepandu. Awak bukan bagus sangat pun, awak ni awak pun sekian-sekian, contohlah. Saya tak boleh ni, Masya Allah. Tak ada hikmah, hakim, tak ada kebijaksanaan. Sebab itu kalau ada ustazah macam mana, kita ni bila tak ada hikmah, tak ada ilmu, kita minta dengan Allah yang alim, yang hakim, yang rasyid. Sampai ketika kalau anak kita berjaya, orang puji anak kita, kita tak rasa diri kita. Tapi Allah yang alim, yang hakim, yang rasyid, yang membuatkan anak kita berjaya dan sebagainya. Subhanallah. Baiklah, saya duduklah pula ya. Dapat tak sikit daripada perkongsian tu? Dapat ya? Boleh tak kalau saya buka soalan? Kok ada yang nak tanya? Berkaitan dengan Asmaul Husna tadi kan? Ada nak tanya ustazah, kalau macam ni kita nak amalkan zikir apa ya? Contoh. Subhanallah, untuk hutang. Masya Allah. Siapa yang tak ada hutang kat sini angkat tangan? Kedai ni hutang tak? Subhanallah. Ibunda kita Khadijah, seorang yang banyak memberi, kita tahu kan? Sedekahnya banyak. Orang yang nak memberi, mesti dia memiliki. Betul kan? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak ada apa-apa tak boleh memberi. Tapi sebelum memberi, dia perlu mencari. Betul kan? Jadi, pertama mencari. Kemudian dah cari, memiliki. Macam owner kedai ni, dia cari rezeki, akhirnya tak tahulah sewa ke beli ke, wallahualam, kedai yang sangat indah ni. Kemudian dia jemput kita semua kan. Sebab apa? Dia mencari, kemudian dia ada memiliki, kemudian dia memberi. Makanan semua percuma. Masya Allah, air, kuih tu tadi kan diberi percuma. Subhanallah, ini sifat ibunda kita Khadijah. Adakah orang yang berhutang tak boleh memberi? Boleh. Selagi mana kita mampu untuk membayar hutang, kita orang yang memiliki dan orang yang mencari. Sebab ada orang kata, ustazah, saya ni kena keluar zakat ke? Ustazah, saya ni utamakan siapa ya? Saya peringkat yang macam mana? Sebab Nabi ada kata, bila sahabat yang sangat miskin datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak ada apa-apa ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, bagi kamu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan kamu menjima' ataupun bersama dengan isimu adalah sebagai satu sedekah. Kita pun ambil yang tu lah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Alhamdulillah bang, saya dah banyak ada sedekah ni. Adakah kita di peringkat itu? Ini sahabat Nabi, sebelah kurma pun tak ada di rumahnya. Memang layak sedekahnya di peringkat, di tahap itu makam dia. Masya Allah. Jadi ada orang kata, saya tak apa, saya orang susah, adakah saya nak bersedekah? Masya Allah. Tapi mampu hidup, mampu nak membeli, ada memiliki, kita ada, rumah ada. Mampu memiliki sesuatu, mesti mampu memberi sesuatu. Subhanallah. Saya nak sebut juga ibunda Khadijah kita, seorang yang sangat kuat memberi. Kita tahu sampai mati cerita tu, Ustaz pun dah cerita, kita dah masyhur dengar, saya tak nak ulas. Tapi hari ini ramai yang sebut saya nak jadi seperti Khadijah. Contoh ya, seorang usahawan yang sangat berjaya, kekayaannya melebihi daripada kekayaan, kalau dikumpulkan semua kekayaan orang kaya di Mekah ketika itu tak boleh menandingi kekayaan Khadijah. Dan ekspor import dah berlaku dalam perdagangan Sayyidatina Khadijah. Bahkan dikatakan rombongan kabilah Sayyidatina Khadijah bila hantar kabilah ke Syam untuk berniaga, dikumpulkan semua kabilah daripada Mekah, tak boleh menyamai, hanya sikit saja betapa hebat kekayaan Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah, kita tahu ibunda kita seorang yang cergas, bijak, menguruskan harta benda perniagaan. Kalau kita panggil sekarang ni MLM lah, kita panggil istilah apa lagi? Istilah apa ni? Dropship tu kan? Ini dah dibuat oleh Sayyidatina Khadijah. Yang mana contoh Rasulullah SAW tak ada apa-apa, tak ada barang, miskin.
Tapi Sayyidatina Khadijah berikan barang untuk dijual, maksudnya tak keluar modal apa-apa. Lepas tu dijual, lepas tu keuntungan sikit-sikit akan dibagi. Itu kan cara dropship sekarang. Betul tak? Memang bijak, memang kreatif, memang cerdas ibunda kita Sayyidatina Khadijah. Ramai nak tiru. Bila pergi kursus kaya, bila kursus sekian-sekian, saya mencontohi Sayyidatina Khadijah. Saya mencontohi Sayyidina Uthman contohnya. Orang Islam kita hari ni, bila sebut pasal seminar nak kaya, ribu-ribu orang pergi. Seminar nak senang, kita perlu kaya dunia akhirat, jutawan dunia akhirat. Saya tak kata salah. Tapi berlaku ketidakseimbangan sebab hanya meniru nak mengikut kekayaan ibunda kita ataupun sahabat-sahabat Nabi yang kaya, tapi tidak mengikuti kezuhudan, kedermawan, ketakwaan mereka. Faham atau tidak? Kalau kita nak tiru kekayaan ibunda kita, kekayaan para sahabat yang kaya, kita tak boleh nak tiru kekayaan saja, tapi kena tiru the whole. Maksudnya holistik, secara holistik. Kena tiru akhlak mereka, kena tiru dari segi ibadah mereka. Barulah kekayaan itu tak jadi fitnah kepada kita. Wahai para muslimin muslimat sekalian, Nabi mengingatkan kita, umatku bila akhir zaman akan diuji dengan kekayaan yang melimpah. Sebab itu kita sangat bimbang bila hari ni bila disebut umat Islam kena kaya dunia akhirat, jutawan dunia akhirat. Boleh, ayat tu boleh digunakan. Tetapi takut itu adalah satu tipu daya, sebab Dajjal nanti akan keluar dengan tawaran dunia. Sebelum Dajjal keluar, tentera-tentera kecil Dajjal akan melakukan dulu di atas nama Allah, atas nama akhirat, atas nama pahala dan sebagainya. Takut kita ditipu daya. Sebab kadang-kadang kita sebut, saya ni cari kekayaan contohlah untuk dunia dan akhirat, untuk syurga sekian-sekian. Dan masa yang sama, ibadah hubungan dengan Allah sangat bermasalah contohnya. Akhlak sangat bermasalah contohnya. Pakaian belum menutup aurat contohnya dan sebagainya. Nampak di situ tak balance, betul kan? Kekayaan dan juga ketakwaan. Sedangkan para sahabat seimbang sebab ketakwaan, ittaqullah, ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para muslimat sekalian, siapa yang nak mencontohi Sayyidatina Khadijah, wanita yang kaya, wanita yang berkejaya, wanita usahawan yang berjaya. Ramai yang gunakan term ni. It's okay, boleh. Tapi contohi juga ketenangan Khadijah. Contohi juga kewarakan Khadijah, kesucian Khadijah. Kita tahu ibunda kita diberi gelaran At-Tahirah. Betul tak? At-Tahirah. Kenapa At-Tahirah? Masa tu Sayyidatina Khadijah dah jadi janda. Hari ini kita wanita janda diuji dengan ejekan, pelian. Ramai isteri-isteri yang kematian suami ataupun bercerai. Bercerai lagi lah, malu kalau orang tahu bercerai. Akan dihina, akan difitnah dan sebagainya. Tapi Sayyidatina Khadijah masa setelah kematian suami, kemudian yang kedua katanya menurut kata berpisah, kemudian menjadi janda, dalam keadaan itu diberi gelaran At-Tahirah yang suci. Sebab apa? Sayyidatina Khadijah sangat menjaga pergaulan, aurat, tutur kata, menjaga maruah diri. Walaupun dalam keadaan begitu, dia masih lagi dipandang wanita yang sangat suci, yang sangat terhormat. Sebab itu kadang-kadang kita kata, kenapa masyarakat menghina? Mungkin kita membuka peluang untuk orang menghina kita dan sebagainya. Tapi kalau kita menjaga semua batasan, insya-Allah orang tak akan menghina kita. Baiklah. Subhanallah, alhamdulillah. Jawapan tak bagi jawapan lagi macam mana untuk hutang kan. Saya belajar dengan guru saya, dia kata, Ustazah, saya pun banyak hutang, banyak hutang. Ada orang nak tolong bayarkan ke? Banyak hutang, suami pun banyak hutang, sekian-sekian. Kita semua ada cerita hutang masing-masing. Kadang hutang terpijak. Orang kata rezeki terpijak, ada juga hutang terpijak kan. Maksudnya tak pasal-pasal jadi hutang. Contohlah kan. Adalah sikit ujian Allah, tiba-tiba hutang. Allahu Akbar. Guru saya kata, Ustazah, pertama buat salat taubat, mohon ampun dengan Allah di atas hutang yang kita buat. Kadang kita tanya kenapa hati tak tenang. Nabi dah sebut satu hadis Nabi SAW, hutang itu bagi orang mukmin membelenggu di lehernya. Sekarang tak nampak ni, nampak semua macam orang senang belaka ni. Tapi hutang banyak kan. Gaya tu macam orang senang lah. Tapi cuba bayangkan kalau hutang tu ada di belenggu leher ni, ada jumlah dia dengan bank mana, sekian-sekian dengan orang tu. Rasa macam mana? Rasa tak macam malu? Kalau nampaklah di belenggu tu, tapi seolahnya Nabi kata dia terbelenggu di leher. Akhirnya solat tak tenang, zikir tak tenang, mudah marah, resah gelisah. Sebab ia mengheret kita. Bukan dunia, sampai dalam kubur, sampai ke akhirat. Cerita pasal hutang ni memang berat lah. Sebab itu bila saya tanya macam mana, tanya guru, saya ada banyak hutang macam mana, kita duk fikir macam mana nak lepas daripada hutang.
Tetapi kita tak selesai peringkat apa, minta ampun dengan Allah, ustazah, solat taubat dengan Allah, minta ampun di atas hutang kita buat sebab kita buat masa kita tamak. Ada orang rumah dia sewa. Saya pernah dulu masa saya kerja Jabatan Agama, saya pergi AKPK. AKPK ni apa? Agensi Kewangan. AKPK kalau orang mufli, AKPK lah tolong AKPK ni kan. Ada pegawai AKPK tu duduk kat situ kan. Setiap seminggu sekali dia akan datang untuk konsult orang kaunseling masalah kewangan semua ni, alung apa semua kan. Saya pun tanya pegawai tu, saya kata macam mana pengurusan kewangan gini-gini. Lepas tu dia cakap saya jangan berhutang ustazah, tak ada masalah. Lepas tu nak beli rumah, macam mana kau tak berhutang? Lepas tu saya tanya, encik anak berapa orang? 5-6 orang macam tu. Umur dia pun dah dekat 50. Saya menyewa sampai sekarang. Tak beli rumah? Saya nak beli rumah cash. Encik mampu ke? Memang tak mampu sampai hari ni. Habis tu encik tak beli rumah? Tak apa, saya tenang je. Saya tak ada fikir hutang. Kalau saya mati pun kira okey. Kereta, kami beli kereta biasa je, second hand. Saya beli cash. Saya nak cakap saya pun beli hutang ya. Maksudnya ada manusia yang fikir simple macam ni. Gini-gini hidup seadanya je lah ustazah. Barulah tenang, barulah senang, subhanallah. Jadi masa guru saya cakap, ustazah mau ampun dengan Allah sebab kita buat hutang kerana tamak. Padahal kemampuan kita sekian. Bang alang-alang ni belilah terus yang besar. Bang kita sekian-sekian ni, padahal yang ni yang kita ni baru kita tenang, komitmen beli kereta 800, bang kita boleh lajak lah 1,200, ambil lah yang ni, contohlah. Akhirnya kita rasa sempit sekian-sekian. Betul atau tidak? Kerana ada sifat tamak. Lepas tu saya pun ya Allah, dia kata bangun solat taubat, minta ampun dengan Allah, ya Allah aku minta ampun di atas hutang. Kalau ikut guru saya, tulis hutang apa buat tu. Lepas tu bila kita sebut ya Allah, boleh ngalir air mata. Ya Allah aku tamak, ya Allah. Hudung dah banyak dah, hutang tak bagi bayar, tapi bila orang tunjuk beli sebab tamak, masya-Allah. Minta ampun, kemudian ini saya share je lah ya. Kalau wallahu alam atas hati kita, kata ustazah, Allah yang memberi kita kesempitan. Allah juga boleh melapangkan kita kekayaan. Kalau Allah nak bayar hutang kita, sekelip mata Allah boleh bayar hutang. Kemudian dia kata ustazah ni reka-reka pula kaedah. Maksudnya ini salah satu kaedah kita bebas untuk berdoa kan. Ada banyaklah doa kalau nak Allah, contohnya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghabati daini wa qahri rijal, daripada bebanan hutang dan juga kekerasan manusia yang menuntut hutang. Jadi itu boleh cari dalam maksurah. Cuma kalau orang tanya macam mana nak dengan Asmaul Husna, betul kan? Jadi antara kaedahnya kita boleh tuliskan hutang, kemudian kita pun sebut ya Allah, ya Fattah yang Maha membuka, ya Razzaq membuka apa pintu rizki, ya Wasi' seluasnya ya Allah, ya Ghani yang Muni yang Maha kaya dan memberi kekayaan, ya Allah berikanlah aku rizki yang barakah, maksud bukakanlah. Mungkin rizki kita tertutup kerana dosa kita dan sebagainya, tapi kita dah buat solat taubat tadi. Kemudian kita zikir ya Fattah, ya Razzaq, ya Wasi', ya Ghani, ya Mughni. 5 tu. Ya Fattah, ya Wasi', ya Fattah, ya Razzaq, ya Wasi'. Ya Allah yang Maha membuka, ya Razzaq pintu rizki, ya Wasi' seluasnya, ya Ghani, ya Mughni yang kaya dan memberi kekayaan. Lepas tu ya Allah bantulah aku ya Allah untuk melunaskan segala hutang ni. Kau nak sebut tak sebut pun tak apa. Tapi saya cerita, saya sebut hutang sekian, hutang sekian, hutang sekian ya Allah. Dan seandainya kita mati dan kadang tak mampu melunaskan sebab ada niat, ini hadis Nabi SAW, barang siapa berniat untuk melunaskan hutang, membayarkan hutang, maksudnya kuat, dah usaha tapi tak mampu bayar juga, Nabi sebut Allah yang akan membayarnya. Masya Allah. Faham ya maksudnya? Tapi kalau orang berhutang tak ada niat pun nak bayar hutang, lalu dia meninggal, maka hutang itu akan membelenggu dalam kubur sampai dituntut di akhirat kelak. Kita tahu benda ini sangat berat. Rasulullah pernah dibawakan jenazah dan Rasulullah bertanya adakah dia ada hutang? Jawapan sahabat dia tak ada hutang. Rasulullah pun solatkan jenazah.
Kemudian datang jenazah yang kedua, Rasulullah tanya soalan yang sama, adakah si fulan ini ada hutang? Lalu sahabat pun ada kata, ya, dia ada hutang dengan aku sekian. Rasulullah pun enggan menyolatkan jenazah. Bukan Rasulullah sombong ya, Rasulullah mengingatkan pada sahabat, sesungguhnya orang yang mati syahid itu semua dosanya diampunkan Allah kecuali hutang. Nak kata hutang berat. Lepas tu ada sahabat bila dengar tu, ya Rasulullah, aku akan membayar hutang baginya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun solatkan. Masya Allah. Mungkin sebab itu ya ibu-ibu, para muslimin muslimat sekalian, jawapan kenapa hati kita tak tenang dan sebagainya. Masya Allah. Agak menjawablah sikit ya soalan. Ada soalan lagi ke? Okey. Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dia boleh macam biasa. Dia boleh makan, tidur, mandi. Tapi pada yang sama kadang-kadang dia lupa jalan balik rumah. Okay, yang ketaranya sampai dia menanggalkan pakaian lah. Ya. Saya mohon Ustazah bantu. Subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. 2 minit lagi ya, 2 minit lagi. Ibu kita ni bertanya soalan bagaimana nak bantu seorang hamba Allah yang hilang ingatan. Bukan lupa ni, kita lupa semua ada masalah lupa kan. Saya semalam jumpa seorang guru saya juga, subhanallah. Kalau siapa yang kenal Syekh Zainul Asri, kalau siapa kenal lah ya Ustaz, InsyaAllah ramai yang kenal lah. Syekh Zainul Asri ramai kenal. Saya ada jumpa dalam satu ni, Masya Allah. Lepas tu saya tanya, Syekh, saya ni banyak lupa dah ni. Saya rasa tak yakin dah nak ceramah, Syekh. Saya rasa macam saya bercakap pun gagap-gagap, lupa. Saya nak amalan, Syekh. Saya macam banyak lupa, hadis Nabi pun lupa, tak confident saya. Lepas tu dia bagi satu amalan. Saya sendiri malu bila dapat amalan ni. Nak dapat tak ni? Nak tahu tak ni? Yang kita susah nak hafal kan, udah lupa, baru letak barang baru dah tak ingat, baru cakap lepas tu sendiri lupa apa yang kita cakap. Lepas tu Syekh kata, Ustazah, mudah je dia kata. Bersiwak, bersugi. Siwak, sugi tu, bersiwak. Memang dalam poket dia selalu ada siwak tu. Bagi mana-mana masa ada siwak, kalau datang Darul Ulum selalu ada siwak. Saya pun teringat hadis, ada tular video saya cerita pasal siwak, betul tak? Dan memang antaranya hikmah siwak menguatkan daya ingatan, mencerdaskan otak, melancarkan lidah. Banyak hikmah siwak. Ya, Masya Allah pada Ustaz. Betul. Bahkan ada ulama kata kebaikan daripada siwak ada fadilat kelebihan lebih daripada 70 fadilat ataupun kelebihan daripada siwak. Ada hamba Allah tu kata, saya penyakit mulut, ulcer. Ada yang kebetulan datang tu. Bila saya siwak je ulcer jadi. Bila siwak je ulcer. Saya memang sensitif. Lepas tu kata, Syekh kata, sebab Allah nak bagi sihat lah tu. Terus siwak, mulut kita, kotoran, bakteria tu akan dibersihkan. Sebab air daripada siwak itu sendiri, kayu siwak itu sendiri, untuk segala penyakit perut. Dan semua penyakit bermula dari perut. Dan memang Nabi kata, tidak ada kantung yang lebih dahsyat diisi oleh umatku melainkan kantung perut dia. Nabi pernah bersabda, Nabi kata akan tiba suatu saat umatku akan makan pelbagai jenis makanan, akan minum pelbagai jenis minuman, dan itulah seburuk-buruk di kalangan umatku. Zaman kita lah. Kalau kita tengok list air berapa banyak, list makanan berapa banyak, betul kan? Memang punca penyakit datang daripada perut. Kulilah min nabatin min haram fanaru aulabi. Itu belum tentu lagi. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Contoh kan? Nak sebutnya, perut ni Masya Allah jadi sumber penyakit hati, penyakit lupa, apa semuanya. Dan insya Allah Syekh kata, siwak tu lah sugi Ustazah. Sugi selalu 5 kali sehari paling kurang. Sunat siwak, setiap kali nak baca Quran siwak. Rasulullah bila nak jumpa isteri, siwak dulu. Jaga bau mulut. Rasulullah sangat jaga bau mulut, jaga perasaan isteri. Kita kadang ya Allah, busuknya lebih harum daripada kasturi sedang puasa. Contoh kan, jaga ni, Masya Allah.
Nak baca Quran, nak zikir, siwak dulu supaya bau harum dengan bila zikir nama Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah. Jadi itu kalau yang ni. Bagi puan yang bertanya soalan, amalkanlah insya-Allah, subhanallah. Bukan ilmu saya kan, ilmu yang saya belajar juga. Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rasyid tadi. Ya Allah yang maha memberi ilmu, Ya Hakim kebijaksanaan, Ya Rasyid kecerdasan. Minta Allah kembalikan ilmu. Sebab dia hilang ilmu tu. Dah tak boleh beza dah, tak tahu dah. Kemudian kebijaksanaan dia ditarik oleh Allah. Allah yang boleh tarik, Allah boleh pulangkan semula kebijaksanaan tu. Kemudian Allah bagi cerdas balik dirinya, kecerdasan yang sebenar supaya dia balik semula, masya-Allah. Kemudian kita zikirlah Ya Fatah yang maha membuka kan. Ya Allah bukakanlah pintu hatinya, penglihatannya untuk melihat kebenaran dan sebagainya. Insya-Allah, subhanallah. Mudah-mudahan dapat membantu ya puan. Jadi kita pun kena sabar banyak. Sebut Ya Sabur, Ya Sabur, Ya Allah sabarkanlah hatiku, insya-Allah. Mungkin satu soalan lagi ke? Tak ada dah ya? Orang lelaki tak ada nak tanya? Ustaz ada nak tanya? Baiklah, alhamdulillah. Saya kira sekadar itu ya kuliah pada pagi ini. Saya mohon maaf salah dan silap dan kekurangan dan sebagainya. Mungkin tidak sampai maksud tujuan saya dijemput untuk bicara tentang masuk syurga sekeluarga bagi tajuk wanita-wanita syurga. Namun kita pergi kepada satu kesimpulan, ciri-ciri yang ada persamaan kepada seluruh wanita syurga, seluruh lelaki syurga. InsyaAllah kita semua adalah wanita-wanita dan lelaki syurga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para malaikat yang hadir bersama ketika ini mencatat nama kita bakal ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita ingin menjadi ahli syurga Allah, kita mesti ada ciri-ciri ahli syurga Allah. Rumah tangga kita ada ciri-ciri ahli keluarga syurga. Pakaian kita mesti ada ciri-ciri ahli syurga. Bercakap kita mesti ada ciri-ciri ahli syurga. Cara pandang kita, cara fikir kita dan sebagainya, tindakan kita mesti ada ciri-ciri ahli syurga. Dan macam sama, kita tidak dibenarkan untuk mengklaim ataupun judge orang itu bukan ahli syurga. Kalau kita jadi klaim macam tu, automatik kita tak layak untuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang berkongsi sifat yang sama pada Rasulullah, pada isteri-isteri Nabi, pada para sahabat, mereka semua ada satu jiwa yang tenang, Masya Allah. Dan jiwa yang tenang ni bukan caranya pergi melancong. Kenapa tu? Nak cari ketenangan. Pergi makan-makan, pergi jalan-jalan, betul kita rasa tenang. Tapi tenang itu tenang yang berbeza, datang dari dalam bentuk dunia. Tapi Allah bagi kita satu jalan untuk tenang, hanya dengan jalan mengingati Allah, menyebut Allah dan melakukan setiap tindakan kita disertakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita jadi orang yang tenang. Orang yang tenang pasti senang. Orang yang senang pastinya bahagia, insya-Allah. Sekian daripada saya. Sekali lagi mohon maaf salah dan silap. Kita minta dengan Allah, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma ja'alna min ahlil jannatil firdaus bighairi hisab, bighairi azab. Ya Allah, golongkanlah kami ya Allah di kalangan penghuni syurga firdaus-Mu ya Allah, tanpa dihisab, tanpa diazab. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.